Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Baik, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya di channel Encik Isma. Pada yang mungkin kali pertama terjumpa dengan video ini, baru terjumpa dengan channel ini, minta kerjasama dan sokongan anda untuk subscribe dan juga tekan loceng sebagai tanda sokongan. Pada yang dah lama menyaksikan ataupun mengikuti channel Encik Isma, jutaan ribuan terima kasih diucapkan di atas sokongan anda. Kerana sesungguhnya dengan sokongan daripada anda lah yang menjadikan saya lebih bersemangat untuk meneruskan ataupun membuat video-video yang lebih berfaedah pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan juga pengajaran kita untuk subjek geografi tingkatan 1. Dan hari ini kita masuk pada topik yang baru dalam tema yang terakhir berkaitan dengan isu dan juga isu-isu tentang alam sekitar. Kita masuk bab 13. Bab 13. Apa itu bab 13? Okey, mari kita saksikan. Dari ini kita fokus pada subtopik 13.1 dan 13.2 sahaja. Okey. Baik, suka untuk cikgu ingatkan anak-anak pelajar seperti biasa untuk sediakan pen. Sediakan pen dan juga kertas. Buatlah sedikit catatan sambil mendengar, sambil melihat video ni. Adalah sedikit catatan yang anak-anak pelajar lakukan supaya lebih banyak input dan juga maklumat yang akan diperolehi berbanding dengan hanya melihat dan juga mendengar. Baik, insya-Allah. Baik, apa dia tu? Gambar apa tu? Gambar sampah, gambar makanan. Gambar apa tu? Gambar apa tu? Banyaknya. Ya, isu dan pengurusan alam sekitar. Bab 13 hari ini kita masuk topik sisa domestik. Okey, kita masuk sisa domestik dan hari ini kita hanya fokus kepada subtopik 13.1 dan 13.2 sahaja. Apa dia 13.1? Baik, 13.1 objektif dia hari ini kita nak mengenal pasti jenis-jenis sisa domestik. Kita nak mengenal pasti jenis sisa domestik. Dan 13.2 kita nak menjelaskan dengan contoh sisa domestik di dalam negara kita. Itu dah 13.1 dan juga 13.2. Baik, dah bersedia? Bersedia atau tidak? Jom kita bincangkan, kita saksikan. Baik, ini dia 13.1 jenis-jenis sisa domestik. Okey. Itu dia. Apa dia sisa domestik? Sisa domestik merupakan sisa buangan yang berbentuk sama ada bentuk pepejal ataupun cecair yang dihasilkan oleh manusia. Okey. Apa saja bentuk bahan buangan yang kita hasilkan, sama ada pepejal, cecair, dikenali sebagai sisa domestik. Ini adalah antara contoh-contoh sisa domestik. Apa dia yang pertama? Kertas. Kita buang kertas. Contoh kertas kan? Tak guna dah. Kita gonyok-gonyok. Okey. Majalah. Surat khabar. Okey. Itu yang pertama. Baik. Ada lagi apa dia? Seterusnya. Sama ada plastik. Botol plastik ke, botol sabun plastik, bekas minuman plastik, air botol plastik, plastik makanan. Okey. Lagi. Tak ada apa dia? Kaca. Beli barang-barang kaca, botol kicap dah habis kicap tu kan, kita buang botol dia. Tu sisa domestik. Pinggan, botol sos. Baik, logam. Tin-tin minuman, bahan-bahan elektrik yang berasalkan daripada logam yang dah tak guna, kita buang. Okey, menjadi sisa domestik. Sisa makanan juga. Maksud domestik ni yang kita guna harian lah.
Apa saja sisa yang kita gunakan setiap hari, pekerja cecair itu dikenali sebagai sisa domestik. Okey. Okey, boleh boleh. Baik, kita teruskan lagi. Jenis-jenis sisa domestik di Malaysia. Dalam negara kita ni, kita boleh bagikan pada dua. Kita boleh kategorikan kepada dua. Yang pertama dikenali sebagai bahan organik. Sisa domestik organik, bahan organik, iaitu yang apabila kita gunakan, apabila kita buang, bahan ni boleh terurai dengan sendirinya. Dia boleh dilupuskan. Yang mana dia terdiri daripada yang berasaskan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, bahan bukan organik, iaitu yang sukar diuraikan. Sukar untuk dilupuskan ataupun mengambil tempoh masa yang sangat lama dilupuskan. Dan kebiasaannya bahan-bahan ini dihasilkan daripada bahan mineral dan juga bahan-bahan campuran kimia. Okey, tu dua jenis-jenis sisa domestik. Okey, ada berapa jenis sisa domestik? Ada dua. Okey, ini pula bahan organik. Inilah dia sisa makanan, plastik yang buat daripada kayu, kan, yang boleh diuraikan sendiri, sisa kebun. So yang tiga-tiga ni kalau kita buang kat tepi, contohlah terbuang ke apa ke, dia tak akan mendatangkan kesan yang banyak sebab dia boleh terurai sendiri dan dia pula base ataupun berasaskan daripada bahan-bahan organik, bahan-bahan semula jadi, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Okey. Yang ini bahan bukan organik. Nampak? Teh minuman, plastik, besi buruk, botol kaca. Ini yang berbahaya ni. Kalau kita buang ni. Okey, sebab ia sukar untuk dilupuskan, memerlukan tempoh masa yang cukup panjang dan ia pula berasaskan daripada bahan mineral ataupun bahan-bahan kimia. Jadi kita tahulah bila bahan-bahan yang berasaskan mineral atau kimia ni bahayalah tuan-tuan, adik-adik, anak-anak pelajar, bahaya. Okey, itu dia 13.1 jenis-jenis sisa domestik, iaitu ada dua, organik dan juga bukan organik. Ingat. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada subtopik 13.2, iaitu sisa domestik di Malaysia. Okey. Baik, ini dia. Sisa domestik di Malaysia dikenali sebagai sisa yang terhasil dari kawasan perumahan. Yang kita hasilkanlah kat rumah kita, kan. Dan sisa domestik ini terdiri daripada pekerja dan juga cecair. Tadi dah beritahu dah awal-awal tadi. Okey. Contoh sisa yang tidak diperlukan di rumah. Kertas yang dah kita guna, yang kita nak buang. Sisa makanan, baju-baju terpakai. Pakai-pakai dah tak sedang dah. Nak bagi ke adik pun tak sedang dah. Dah tak ada adik. Contoh, kan. Jadi kita buang dan sebagainya. Tapi kebanyakannya daripada sisa-sisa ni sebenarnya kita boleh tukar jadi bahan yang boleh diketas semula ataupun digunakan semula. Ini masalah kita ni kurang kesedaran lah, kan. Kurang kesedaran. Ataupun orang sekarang ni cuma nak mudah aja. Dah tak guna, buang. Sedangkan sisa domestik ini sekiranya tidak diuruskan dengan baik, ini akan mendatangkan kesan yang tidak baik. Baik, ini dia tadi sisa pekerja tadi. Logam, plastik, lampin pakai buang. Itu dia. Banyak tu. Sisa makanan, kertas, perabot. Perabot ni kadang-kadang mungkin boleh dibaiki balik. Macam sofa tu, kan. Kau tengok kat dalam channel YouTube, banyak orang yang bahan-bahan buangan sofa-sofa lama tu bila dia buat balik, dia kata cantik rupanya. Lepas tu jual balik dekat IKEA ke kat mana, kan. Contoh perabot-perabot lama. Okay, macam sisa makanan mungkin boleh kita gunakan balik. Gunakan balik buat apa, cikgu? Boleh mungkin menjadi baja. Jadi baja pada tumbuh-tumbuhan. Okey, ini antaranya. Baik, sisa cecair. Ini dia. Daripada minyak masak. Minyak masak yang dah guna, kan. Dah masak-masak tu tak boleh guna balik. Ini dia. Sisa kumbahan daripada rumah-rumah kita. Sama ada kumbahan yang kecil ataupun yang besar. Malas lah nak detail. Okey, fikir sendirilah, takkan nak tu. Nampak ni rakyat Malaysia membuang
15,000 tan makanan setiap hari. Ya Allah, banyaknya kita membazir makanan. 33,000 tan makanan domestik dibazirkan setiap hari. Dan 15,000 dibazirkan macam tu saja. 0.544 kilogram makanan dibazirkan oleh satu orang. Seorang. Contoh macam saya kan. Nama juga 0.544 kilogram. Sedangkan semua tu kita kumpul, dia adalah makanan untuk 10 juta orang. Allahu Akbar. Banyaknya pembaziran yang kita dah lakukan. Jadi how long until it's gone? Ini yang sisa pekerja yang tak boleh dilupuskan. Dia mengambil masa berapa lama? Ini dia contoh. Glass bottle undetermined. Tak dapat dibagi, tak dapat nak dibuat ukuran. Ini contoh kan. Wool sock, stokin 1-5 tahun. Styrofoam cup yang kita cawan polisterin tu mengambil masa 50 tahun untuk dia terurai. Pampers pakai buang 450 tahun. Banyak lagi yang boleh baca kat slide sebelah tu kan. Boleh tengok, perhatikan. Okay, ni info dia. Jadi kita kena berhati-hati. Okay, cikgu buka ini lama sikit supaya belajar boleh tengok. Okay, ataupun boleh pause video. Rupanya aluminium, tin aluminium kita minum sokmo-sokmo tu kan 200 tahun tempoh masa nak diuraikan. Jadi sebab itulah perlunya, pentingnya kita untuk kita semula ataupun guna semula barangan-barangan yang berikut ni tadi. Okey. Alhamdulillah. Setakat itu sahaja. Kita punya tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah habis 3.1 dan juga habis 3.2. Diharapkan sedikit penjelasan perbincangan kita sebentar tadi dapatlah memberi manfaat kepada pelajar untuk fahami. Okey, sekiranya suka channel video ini, jangan lupa untuk like. Nak tinggalkan komen, boleh. Bagilah komen-komen. Okey, kata-kata apa-apa ke untuk cikgu tambah baik video pengajaran pada masa akan datang. Dan sekiranya video ini bermanfaat pada anak-anak pelajar cikgu, bolehlah kongsikan pada rakan-rakan daripada sekolah-sekolah yang lain. Ingat, ilmu yang bermanfaat kalau kita kongsikan dengan orang lain, kita kongsikan lagi banyak ilmu manfaat dengan orang lain, kita berkongsi ilmu, kita memberi ilmu-ilmu manfaat pada orang lain, insya-Allah Allah Tuhan akan permudahkan kita juga untuk menerima ilmu-ilmu yang lain. Jadi amalkan konsep ni, benda yang manfaat kita sharekan pada orang lain. Okey? Dan yang belum subscribe pada channel cikgu, minta kerjasama untuk tolong subscribe. Okey? Dan terima kasih lah. Okey? Cikgu ucapkan kepada yang dah subscribe channel cikgu ini. Baik, insya-Allah ada masa jika dipanjangkan umur, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain video. Okay, thank you for listening my video and watching my channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video PDP yang seterusnya. Remember, geography is fun. Geography is all about us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sayonara, arigatou gozaimasu. Bye bye.